حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الإضرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi berhimpun dalam surau ini tuan-tuan, dan dapat lagi sekali kita sama-sama meneliti dan melihat kalam-kalam berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk menjadi bimbingan dan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sering meneliti, melihat, mentadabbur mana Al-Quran ini menambahkan lagi keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita bermula pada muka surat 106, iaitu suratul Fajr, bermula ayat yang kelima. Tuan-tuan tengok muka surat 106 ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tuan-tuan tengok muka surat 106 belah kiri tuan-tuan. Dan ayat nombor 5 kita baca sama-sama tuan-tuan bagi yang boleh baca insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil 'imad. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد.
Sadaqallahul azim. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul, baris dua di hadapan pada huruf mim. Baris dua tu ditulis seperti 99 bentuk. Dulu kita dah bincangkan, kalau baris dua di hadapan ni, baris dua tu 99, itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Jadi macam ini sepatutnya dengung. Jadi tak dengung kerana di hadapannya huruf lam yang menegah daripada dengung. Kalau orang mengaji hukum, dia faham hukum tajwid, dia tahulah ini idgham bila gunnah. Idgham dengan tidak ada gunnah. Idgham tu masukkan bunyi nun mati pada tanwin tu ke dalam huruf lam tanpa berdengung. Qasamul lidhi hijr. Hijr, tengok. Jim mati. Ra pun mati. Ra tu hidup, hijrin. Tapi bila kita nak matikan jim, kita nak matikan ra tu sebab dia duduk di hujung kalimah yang kita nak waqafkan. Jadi ra tu mesti mati. Tak boleh baca lidhi hijrin. Kalau hijra boleh berhenti. Kalau hijran jadi hijra. Kalau hijrin tak boleh jadi hijri dah. Kerana matian ra tu. Sedangkan jim tu huruf qalqalah. Jadi jim pun kita nak raikan, ra pun kita nak raikan. Kalau kita bunyikan qalqalah dekat jim kan, ra tu hilang. Qasamul lidhi hijr. Ra tak payah nak bunyi. Macam nak bunyi qalqalah sekali dengan ra sekali. Itu sebabnya ulama tajwid menyebutkan, maka dihilangkan qalqalah pada jim tu untuk meraihkan sama ra tu, untuk wujudkan, nak beritahu ra tu wujud. Sebab itu akhirnya bunyi hijr. 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 Ni jim ada, orang tahu tu jim tu campur dengan ra. Hijr. Bukan hijir. Kalau hijir tu jim tu bagi bawah. Ini jim tu tak bagi bawah. Jim mati sambung dengan ra mati. Maknanya kita sebutkan jimnya mati dan sifat tikrar tu bagi ra tu. Jadi bunyinya lizi hijr. Jadi orang tahulah, jim dengan ra mati sekali ni. Alam tara, mim mati jumpa dengan ta. Ni hukumnya izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. Sebab mim tu mati, ada tanda mati di atasnya. Semua mim yang mati, jikalau ada tanda mati di atasnya, maka kita baca tanpa dengung mim tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ad tu man arid disukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat, dan hujungnya ditutup dengan dal, iaitu huruf qalqalah kubra. Bi'ad. Bi'ad. Irama dzatil imad. Sama juga man arid disukun dengan qalqalah. Maka tuan-tuan, jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut ilmu tafsir. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Pada demikian itu terdapat sumpah. Sumpah apa ni? Allah Ta'ala sebelum tu, kalau tuan-tuan perasan, bulan lepas kita bincang, Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 perkara, 5 subjek daripada ayat 1 sampai ayat 4. Iaitu ayat pertama, wal fajr. Allah Ta'ala bersumpah dengan fajar. Walayalin ash, dengan 10 malam. Dah bincang itu hari, 10 malam yang bermaksud 10 malam terakhir
Ramadan 10 malam Muharram. Banyak kali kita bincang, banyak pendapat ni. Kedua, 10 malam. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan syafa' wal witr. Ni pun kita dah bincangkan 4. Dan akhir sekali wal lail. Ada 5. 5 perkara Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Jadi ayat yang kelima ni menjelaskan tentang 4 ayat ni. Katanya pada yang demikian itu, iaitu pada sumpah-sumpah itu, pada ayat 4 itu, terdapat sumpah-sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, dia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 perkara ni, nak tunjukkan kehebatannya. 5 perkara ni semua-semua kita dah bincangkan sebelum ni. Antara sebab Allah Ta'ala menggunakan fajar, 10 malam, hari yang ghanab, hari yang ganjil, hari malam ini semua makhluk-makhluk yang Tuhan jadikan yang cukup hebat. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan, yakni orang yang berakal tahulah bahawa tindakan Allah bersumpah dengan 5 macam suasana yang disebutkan itu menunjukkan betapa ajaibnya ia dijadikan olehnya, yakni oleh Allah, dan membuktikan keesaan serta kekuasaannya. Sumpah ini dibuat untuk menguatkan bahawa Allah benar-benar akan menyiksa dan menghukum orang-orang kafir. Hal ini dihubungkan dengan ayat berikut bahawa umat dahulu kala yang mendustakan para rasul itu pun telah dibinasakan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dulu. Demi waktu fajar, kau tengok fajar, macam mana aku buat, pagi, hilang. Kemudian pula bersumpah dengan 10 malam. 10 malam apa ni? Ulama bahaskan macam-macam maksud 10 malam. Kita dah bincangkan sebelum ni. Dengan syafa', benda yang genap. Dengan witir, perkara yang ganjil. Ini pun kita dah bincangkan sebelum ni. Dan dengan malam. Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 perkara ni. Bila Allah Ta'ala bersumpah tu, ada lah benda yang nak dibuat tu. Adalah perkara yang dia nak tarik perhatian kita. Macam orang juga bila bersumpah, bila orang bersumpah tu mesti ada bondo. Apa bondo nak cakap? Betul. Demi Allah, adalah benda selepas tu. Nak menguatkan, nak menarik pandangan orang. Jadi yang Allah Ta'ala sumpah dengan 5 keadaan ni, dia nak beritahu apa? Bahawasanya dia akan, ni di sini, benar-benar menyeksa dan menghukum orang-orang kafir. Allah Ta'ala cerita ayat 6 tu, orang-orang ni semuanya kaum-kaum yang telah Allah Ta'ala binasakan. Jadi ada kaitan ayat nombor 5 ni sampai nombor 6 ni. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini di antara kaum yang Allah Ta'ala musnahkan. Dia sumpah-sumpah, dia beritahu apa? Kau tengok tak? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan kaum Ad, Irama zatil imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibina suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Jadi pertama Allah Ta'ala tarik perhatian kita kepada kisah satu kaum yang telah dibinasakannya. Walaupun kaum ini hebat, kuat, tapi telah dibinasakan oleh Allah. Yakni Allah menanyakan, tidakkah sampai berita kepadamu wahai Muhammad betapa Allah telah membinasakan kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud, suatu bangsa yang sangat gagah, bertubuh besar, lagi tinggi, mendiami kota Iram, mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, penduduknya tinggal di Ahqaf, terletak di antara negeri Oman dengan Hadramaut. Itulah satu umat pada zaman dahulu kala, dan belum pernah ada satu umat yang telah dijadikan Allah melebihi kekuatan, keberanian dan besar tubuh badannya di lain-lain negeri. Tujuan ungkapan kata-kata ini untuk menakut-nakutkan penduduk Makkah betapa Allah telah membinasakan umat yang lebih panjang umurnya dan lebih jauh kekuatannya dari orang-orang kafir Makkah. Jadi Allah Ta'ala dia cerita, ayat ni turun, ayat ni ayat Makkiyah, nak menakut-nakutkan orang musyrik Mekah. Dogi bona diturun dengan Quran, disuruh Rasulullah berdakwah, tak ada nak ikut. Allah Ta'ala pun turun ayat ni.
Seolah-olah nak memperlekehkan ni. Kau tu pasal mana benar, kacik ya. Kau tak tengok dulu. Macam Muhammad kita marah. Kau tak tengok dulu. Alung kau luar bak sobat. Cabut kau tinggi. Nak cerita marah lah tu. Dia Allah Ta'ala cerita ni. Kau tak tengok tu kaum Ad tu lebih handal pada kau. Itu pun sabar-sabar pun sasah mati semua. Kau pula. Macam ni lah lebih kurang gaya bahasa ayat. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan kaum Ad? Itu tafsiran yang dibuat oleh Ustaz Ahmad Senhaji. Kita tengok tambahan dalam tafsir Qurtubi ni. Apa yang Imam Qurtubi sebut kat sini. Kata Imam Qurtubi, wa kana amru Ad. Saya terjemahkanlah. Katanya, kaum Ad, kaum Samud ni dia masyhur di sisi orang Arab. Sebab Ad Samud ni dokek kat tempat dia selalu dengar cerita daripada nenek moyang. Kesan-kesan peninggalan Ad Samud dia ada lagi. Begitu juga kisah Fir'aun. Kisah Fir'aun ni mereka dengar daripada ahli-ahli kitab yang turun-temurun menceritakan kisah Raja Fir'aun ni yang telah dibenam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam laut. Jadi tiga ni sebelum kan ada cerita kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Tiga kaum ni semua yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diceritakan orang-orang kaum Ad ni memang hebat-hebat, memang gagah-gagah. Dan ada satu riwayat daripada Ibn Ishaq katanya kaum Ad ni dia datang anak-anak dia kata Ad ni qala Ibn Ishaq kana Sam bin Nuh lahu aulad minhum Iram bin Sam. Ada yang mengatakan Iram ni, kalau tuan-tuan tengok kat sini penduduk Iram. Macam Iram tu nama tempat. Kalau ikut Imam Qurtubi sini, Iram ni juga ada pandangan daripada Ibn Ishaq mengatakan Iram ni adalah cucu kepada Nabi Nuh. Jadi Iram bin Sam, Sam bin Nuh. Jadi Iram ni anak kepada Sam, Sam ni anak kepada Nuh. Jadi dia cucu lah kat Nabi Nuh ni. Cucu. Jadi ada dua orang anak Nabi Nuh kat sini katanya di sini. Sam dengan Arfakhshad bin Sam. Daripada anak Iram ni lah, Iram bin Sam ni lahirlah orang-orang yang gagah, yang keturunan raja-raja, penguasa-penguasa. Kemudian yang derhaka, yang zalim-zalim daripada anak-anak Iram ni. Kemudian disebut di sini Iramazatil Iman, penduduk Iram atau anak-anak keturunan Iram ni yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Al-Imad ni bangunan-bangunan yang tinggi. Orang-orang kaum Ad ni yang dihantar kepada Nabi Hud, wa ila 'adin akhuhum Huda. Nabi Hud dihantar ke kaum Ad ni untuk berdakwah. Orang-orang kaum Ad ni dia Iramazatil Iman. Bangunan-bangunan, dia bina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Dan mereka itu sendiri adalah orang-orang yang besar-besar, yang gagah-gagah. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang belum pernah dibina suatu kota seperti di negeri lain. Ada ulama tafsir menyebutkan allati lam yukhlaq tu yang tak pernah dibina, dijadikan sepertinya bukan kota, tapi orang-orang Ad itu sendiri. Jadi dalam ni Ustaz Ahmad Sunhaji terjemahkan yang belum pernah dibina. Yukhlaq tu diterjemahkan, ditafsirkan sebagai dibina. Asalnya dicipta. Jadi ada dua pandangan. Satu maksud yang belum pernah dibina, dicipta ni merujuk kepada kota yang diduduki oleh kaum Ad ni. Satu lagi pandangan merujuk kepada orang Ad itu sendiri. Yang tak pernah ada orang macam tu. Sebab itu kata Imam Qurtubi kat sini, ada banyak pandangan sehingga antaranya Imam Qatadah menyebutkan tinggi orang-orang Ad ni isna asyara zira'an, 12 hasta. Hasta dia orang, hasta kita, hasta kita pun 2 boleh. Sampai mana tinggi tu? Sampai tak kait bumbung tu tuan? 2 boleh. 2 boleh kaki kuat hasta dia. Tetapi ada lagi pandangan kat sini.
Berapa? 2 boleh tu. 24 kaki dah tinggi tu tinggi Itu pandangan yang kuat daripada Imam Qatadah. Sebelum tu ada pandangan yang lebih besar lagi. Tapi pandangan itu ditolak oleh Ibn al-Arabi. Katakan ini batil. Sebab sebelum tu ada satu riwayat daripada Imam Atha. Katanya orang yang paling tinggi daripada kaum Ad ni, tinggi 500 hasta. Tinggi mana tu? Tak nampak kepala Yang paling rendah wal qasir minhum, tinggi paling rendah pun 300 hasta. Ni dia kalau duduk kat taman kita ni dia paling tinggi sekali ni. Yang 300 ni. Itu kata Atha. Kemudian ada pandangan yang kedua agak rendah sikit, kata Ibnu Abbas. Tak ada sampai 300 tu kata Ibnu. Sebenarnya panjangnya sab'ina zira'an. 70 hasta ya, kata Ibnu Abbas. Tetapi Imam Ibn Arabi mengatakan tak mungkin orang Ad dia tinggi 70 hasta. Sebab Nabi sendiri sebut, Nabi Adam paling tinggi situ nazira'an. Nabi Adam tu tinggi 60 hasta. Jadi sifat makhluk ni dia makin lama makin kuat, makin rendah. So kata Imam Ibn Arabi, takkanlah kaum Ad tu 70 hasta, Nabi Adam pun 60 hasta. Jadi pandangan ni kuat. Sebab itu mereka ramai mengatakan pandangan Imam Qatadah ni nampak macam lebih ma'ul, munasabah, iaitu 12 hasta. Kira 20 kaki dah tinggi Itulah besar orang-orang Ad yang Allah Ta'ala sebut lam yukhlaq misluha fi bilad. Tak ada orang yang tu dah. Gagah orang ni. Tinggi-tinggi, besar-besar kaum Ad ni. Itu pun dimusnahkan oleh Allah. Di sini disebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad yarji'u ilal qabilah. Jadi misluha ni sepertinya tu bukannya kota, bukan kota Iram, tetapi pendudukan itu sendiri besar-besar. Disebut di sini quwwatan wa syiddatan wa azma ajsad. Kuat, gagah, kemudian orang yang besar-besar. Itulah yang paling azhar, kata Imam Qutubi, yang paling kuat pandangannya. Kan, jadi orang-orang Ad ni dia memang hebat-hebat. Ada tak? Di sini pun ada disebutkan satu riwayat Imam Qutubi bawa di sini tentang penduduk Ahqaf ni ataupun kaum Ad ni. Kata dia di sini, waruya annahu kana li'an ibnani. Jadi Ad ni, kita bagi Ad ni, ada Ad ni kan, ada yang menyebut satu nama kaum Ad datangnya daripada Ad, orang Ad ni. Jadi Ad ni dia ada 2 anak. Satu nama Syadid, satu nama Syidad. Syadid dan Syidad. Dia bukan Abdul Wahab dengan Abdul Wahub ya. Ni Syadid dengan Syidad. Itu cerita Piramli. Ni memang cerita riwayat Imam Qutubi ni. Ad ni dulu yang dihantar kepada kaum Ad ni, Nabi Hud tu, Ad ni dulu dia ada 2 orang anak. Satu anak namanya Syidad, satu nama Syadid. Dua-duanya adalah merupakan orang-orang yang berkuasa dan perkasa. Kan? Thumma mata Syadid. Syidad dengan Syadid, dua-dua ni ada kuasa sendiri, ada kerajaan ni. Mati Syadid. Syadid ni mati, tinggallah Syidad. Maka akhirnya urusan pemerintahan selepas Syadid ni pergilah ke Syidad. Dan Syidad ni telah famalakat dunia. Zaman tu dia telah menguasai dunia. Kekuasaannya menjadi besar, Syidad ni. Selepas itu dia dengar cerita orang tentang syurga. Ada satu alam bernama syurga, besok dia pun kata abni mislah. Ada syurga yang lebih indah, aku akan bina macam syurga tu. Kata Syidad ni. Ada syurga tempat yang indah ya. Dia kata aku akan bina macam tu. Hebatnya satu kota macam syurga tu aku akan bina. Syidad ni punya dogi kan. Dia kata Tuhan buat syurga ya. Aku buat nanti satu kota macam syurga tu. Fabana Iram fi ba'di Sahara Ad. Maka akhirnya dia mengarahkan orang dia Syidad ni buat kota yang bernama Iram di daerah tandus
Adn. Satu kawasan namanya Aden. Suruh tentera-tentera buat satu kota macam syurga. Kota tu kota Iram Allah Ta'ala sebut ni. Iram Zatil Imad ni. Kota Iram yang mempunyai banyak tiang-tiang ni. Kalau tuan-tuan pergi nampak lagi kesan-kesan pemusnahan tu. Tiang-tiang tu tinggal lagi. Maka dia suruh orang-orang ni, kuli-kuli pekerja-pekerja buat satu kota di tengah pandang daerah tandus Adnu. Satu tempat namanya Adan di situ. Dia buat selama 300 tahun nak wujud dalam kota tu. 300 tahun. Salah sumi'ah sanah. Wa kana umruhu tis'umi'ah sanah. Sedangkan umur di sini 900 tahun. Syidat ni umur 900 tahun umur. Dia buat 300 tahun kota tu. Wahia Madinatun azimah. Bandar yang cukup besar. Istananya dia dibuat daripada emas dan perak. Tiang-tiang dia dibuat daripada zamrud, batu-batu zamrud, daripada yakut, permata, batu zamrud, batu permata. Kemudian daripada keadaan tanah Sahara pasir tandus tu, dibina kota Iram ni yang indah, yang cantik, daripada emas, perak. Kemudian dialih dalam tu sungai-sungai yang mengalir, tanam pokok-pokok. Nak buat macam syurga lah. Sehinggalah walamma tamma bina'uha asara ilaiha bi ahli mamlakati. Bila dah hampir-hampir nak siap, dah siap dah, dia pun bergeraklah dengan pengikut-pengikut dengan anak-anak buah itu, dibawa untuk pindah ke kota Iram ni. Ya, Allah Ta'ala sebut Iram dalam ayat ni. Dia pun nak duduk situlah. Menjadi raja yang hebat, membina syurga dunia. 3 tahun lama menurut riwayat ni. Dia pun pergi ramai ke situ. Falamma kana minha ala masiratin yaumin wa lailah. Tinggal sehari semalam nak sampai ke kota Iram tu. Sehari semalam nak sampai, ba'asallahu alaihim sayhatu minas sama' fahalaku. Allah Ta'ala pun hantar satu pekikan daripada langit, maka akhirnya semua musnah. Allah Ta'ala hancurkan kaum yang mendustakan ayat Allah, yang tak mempercayai nabi-nabi rasul yang diutuskan. Itu Allah Ta'ala sebut. Kau tak tengok kau? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan kaum Ad, membinasakan kaum Ad. Dia buat cantik kota Iram tu 3 tahun lama macam-macam buat macam syurga, padang pasir jadi macam syurga. Setiap kebun air mengalir, emas, perak, bangunan-bangunan Sehari semalam nak sampai, tinggal sehari semalam dah sampai ke kota Iram tu. Allah Ta'ala tempik dengan satu tempikan suara, fahalaku, akhirnya habis semua, bergelempangan mati. Hanya dengan satu tempikan. Nak beritahu orang Quraisy, orang tu tinggi pada kau lagi, dia pun kaki tinggi kau tu kan tak metot yo. Sekali dia tempik mampu semua tak ada Allah Ta'ala cakap macam tu. Dia gaya bahasa tu. Mati semua Kau pula kadang-kadang ni katanya. Dalam turun ayat ni, ceritakan orang musyrik Mekah supaya ambil pelajaran daripada kisah kemusnahan kaum Ad. Ambil pengajaran daripada kemusnahan kaum Ad. Kemudian ada diceritakan satu lagi menarik, satu disebut oleh Imam Qutubi, wa'an Abdullah bin Qilabah. Ini zaman Muawiyah, zaman tabi'in, zaman sahabat Muawiyah. Masa tu dia jadi khalifah. Abdullah bin Qilabah annahu kharaja fi talabi ibil. Jadi satu hari kota Iram ni orang tak tahu kat mana dia orang Arab tak jumpa masa tu. Tapi zaman Muawiyah, sahabat yang bernama Abdullah bin Qilabah jumpa kota ni. Itu pun dia bukan mencari. Dia cari unta bahawasanya dia keluar mencari untanya. Tiba-tiba dia berjalan jauh, tiba-tiba dia sampai, dia tengok banyak tiang-tiang macam kesan-kesan peninggalan. Kota-kota lama yang telah dimusnahkan oleh Allah. Itu bergelempangan. Dia pun ambil lah, tahap dia ambil kesan-kesan peninggalan tu. Tak disebut di sini, fahamala ma qadara alaih. Dia ambil apa yang dia mampu bawa balik tu. Tak disebutkan di sini apa benda dia bawa balik tu. Sampailah dia bawa balik benda tu, dia ceritalah. Lokek orang-orang Madinah cerita tu sampai ke Muawiyah. Fastahdarahu.
Maka Muawiyah pun panggil. Apa cerita yang bising-bising ni? Kata Abdullah bin Kilabah jumpa satu tompek yang telah dimusnahkan. Jadi Sayyidina Muawiyah pun dia hantar si Abdullah bin Kilabah ni, kau pergi tanya orang tua. Hidup zaman dulu nama dia Ka'ab. Sayyidina Ka'ab lah. Kau pergi jumpa Ka'ab. Maka pergilah Abdullah bin Kilabah ni tanya Ka'ab, tu bangunan apa tu? Siapa duduk situ dulu? Orang tak tahu. Maka akhirnya Abdullah bin Kilabah tanya Ka'ab. Ka'ab ni pun cerita. Hiya Iram Zatul Imad. Itulah dia kota Iram yang mempunyai banyak tiang-tiang. Yang besok, kata Ka'ab, akan ada orang memasuki kota ini, menjumpai kota ini di kalangan kaum muslimin pada zaman engkau, wahai Muawiyah. Muawiyah bawa si Abdullah bin Kilabah ni. Kita tanya si Ka'ab, dia orang lama apa cerita Maka kata Ka'ab, besok wahai Muawiyah, kota tu akan dijumpai oleh salah seorang daripada pemuda muslim yang hidup zaman kau, wahai Muawiyah. Apa tanda orang tu? Kata Ka'ab. Orang tu, dia rambut dia perang. Rendah dia. Dahi berikat dengan tali. Dia selalu jalan diket dahi tu dengan tali. Kata Ka'ab. Dan orang ni lah yang jumpa perkampungan Iram ni. Dan dia tu keluar cari unta. Kata Ka'ab ni, dia tak tahulah yang keluar tu Abdullah ni cari unta. Kemudian tu dia pun pandang daripada Abdullah bin Kilabah ni nampak ikatan ni. Dia pun kata, hadza wallahi zalika rajul. Ni lah ada orang itu yang jumpa, nanti akan jumpa kota Iram tu. Dia tak tahu pun. Oh ni budak ni besok yang menjumpai kota Iram tu. Ni Abdullah bin Kilabah ni, kata Ka'ab. Orang hebat. Zaman Nabi orang tua kan, Muawiyah pun tua. Dialah yang pertama menjumpai kota Iram ni. Kota yang antara kota yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat-tempat macam ni kita makruh ziarah. Kan? Pergi ziarah Tasik Qarun, boleh ziarah, tapi tempat-tempat dilaknat oleh Allah ni, dia adalah tempat-tempat yang makruh untuk kita ziarahi. Tempat tu makruh untuk diziarahi. Kan? Jadi disebut di sini tak ada satu kota pun, tak ada orang pun yang dibina, yang dicipta oleh Allah sehebat kaum Ad ni. Sehebat kaum Ad ni. Orang besar-besar, tinggi-tinggi. Kemudian Allah Ta'ala tarik perhatian kita. وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu pejal di lembah. Kemudian aku dah musnahkan kaum Ad. Kaum Samud pun aku musnahkan juga. Yang dihantar kepadanya Nabi Saleh. Kata Ibnu Katsir, mereka itulah kaum Ad pertama yang diutus Nabi Hud alaihissalam. Ini kita dah baca tadi. Di sini Allah menyebutkan betapa dia telah membinasa dan menghancurkan umat tersebut. Lalu disebutkan kisahnya untuk dijadikan contoh dan teladan. Begitu pula kisah kaum Samud. Ni kaum yang kedua. Yang terkenal mahir dalam pertukangan dan seni pahat. Memahat batu-batu pejal untuk dijadikan tempat tinggal di lereng-lereng gunung. Mereka lubangi dan mereka pahat batu-batu di gunung ganang pejal tersebut di kota Wadil Qura. Sebagaimana tersebut dalam ayat 82 surah Al-Hijr. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka pahat sebahagian gunung ganang menjadi rumah tempat tinggal menjadi aman. Gunung-gunung, topi-topi lereng tu dilubang dikorek dikeluar kadang-kadang batu engkek-engkek Ini kedua kaum gagah. Lepas dia tak ada ambil batu, himpunan batu buat rumah. Batu tu dah tertonggok kat situ, batu tu diukir buat rumah. Ini kemahiran orang-orang Samud. Mereka tinggal di negeri Hijr yang terletak di antara tanah Hijaz dan Tabuk. Kerana kuatnya kaum Samud ini telah dapat membina sebanyak 1,700 buah kota. Bukan rumah kan. 1,700 kota daripada batu. Semuanya terbuat daripada batu-batu yang berada di Wadil Qura. Mereka itu telah dibinasakan oleh Allah. Tengok satu lagi cerita, lepas tu kita berhentilah. Hum qaumu Saleh. Samud ni kaum Saleh. Kaum Nabi Saleh.
Ada kat sini. Apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sunaji ni ada kat sini. Qala al-mufassirun awwalu man nahatal jibal was-sur. Orang pertama sekali yang memahat batu, gunung, memahat gunung-gunung dan batu-batu adalah kaum Samud. Orang lain tak buat. Dan mereka telah membina sebanyak 1700 Madinah. Mereka telah membina sebanyak 1700 buah kota daripada batu. 1700 kota daripada batu. Dan rumah-rumah pula hampir lebih kurang kota 1700, lebih kurang dalam 200,000 rumah-rumah, semua batu. Oh, anda orang ni. Kita mencat rumah ya, kita sebulan tak habis-habis. Baru cat, baru kamu buat rumah tu. Rumah tu dah ada dah, cat. Sebulan tak habis-habis, tu saya dah tu. Koreng-koreng. Badan mencat rumah, 2 beranak mencat, tak habis-habis. Sebulan baru siap mencat rumah. Lagi kan cat. Ni 200,000 buat rumah. Bayar batu tu bukan dia kan. Dibuat rumah tu semua daripada batu. Kulluha minal hijarah. Semuanya daripada batu. Kerana kuatnya mereka itu, mereka lubangkan gunung-gunung batu itu. Dan mereka keluarkan batu-batu besar daripada lubang-lubang itu. InsyaAllah. Yang itu Wadil Qura. Ini di antara Wadil Qura ni tempat-tempat yang dilaknat. Ada satu riwayat daripada Ashhab bin Nadrah bahawasanya Rasulullah SAW, satu hadis daripada Ashhab bin Abi Nadrah, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazati Tabuk ala wadi Thamud wa huwa ala farsi ashqar faqal isra'u sayr fa innakum fi wadi mal'un. Nabi satu hari, Nabi dalam perang Tabuk telah melalui Wadil Qura ni, tempat kaum Samud ni tinggal. Dan ketika tu Nabi di atas Farsi Ashqar ni, kuda yang berwarna perang. Nabi naik kuda tu, kuda perang. Maka Nabi pun bersabda, Isra'us sayr, cepat-cepat, jalan cepat-cepat, kata Allah. Kita sekarang ini sedang melalui satu lembah yang dilaknat oleh Allah, iaitu lembah Wadil Qura, tempat diamnya kaum Samud satu ketika dulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad hebat, kaum Samud hebat, Allah Ta'ala telah musnahkan. Begitu juga yang ketiga, wa Fir'aun zil autad. Kita tengok satu lagi, iaitu Fir'aun. Kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Mempunyai pasak-pasak ni disebutkan Fir'aun ni dia suka mengazab orang, diikat-ikat kayu-kayu besar, pasak-pasak ni diikat dengan tujuan nak menyeksa tu biar orang tu koreng sampai mati. Ni kerja Fir'aun, punya jahat orang. Kan? Dan dia ni, Fir'aun ni, tentera-tenteranya jutaan orang, bukan sikit-sikit. Berjuta. Berjuta orang. Junud wal asakir wal jumu' wal yuyush, yang menguatkan kerajaan ini, jutaan jumlah tenteranya ni. Tak ada orang nak kalahkan ni Fir'aun ni. Tapi akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dia telah melampau. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab. Yang bermaharjalela dalam negeri, lalu mereka perbanyak melakukan kerosakan dalam negeri, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Jadi tuan-tuan, saya ingat cukuplah sekadar tu. Saya nak ambil 5 minit untuk bagi kita bincang sikit tentang puasa ni. Dah kuliah kita tak akhir kan. Tuan bagi saya 5 minit ya masuk untuk kita bercakap tentang puasa lah tuan-tuan kan. Supaya nanti puasa kita tak sisa macam puasa tahun lepas. Setiap kali datang puasa semangat kita tinggi. Lepas tu jadi walhasil balik asal. InsyaAllah kita berhentilah pada ayat alladzina taghaw fil bilad. Kita berhenti kat situ. Hari ni berapa bulan tuan? Okey tuan-tuan, kita set nak ingatkan diri saya dengan diri tuan-tuan. Kebetulan Bismillahirrahmanirrahim. Semalam ke apa ke saya mengajar kat Bukit Rokan. Minta cerita ambang Ramadan Ustaz, maka saya bawakan pada mereka pesanan-pesanan
daripada Imam Habib Abdullah Haddad yang saya ambil daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, di mana Imam Habib Abdullah Haddad dia gariskan beberapa adab dalam puasa yang kita kena jaga. Kita kena jaga. Dan beberapa amalan ni kita kena buat secara ringkas lah tuan-tuan supaya kita ingat. Pertama sekali Imam Habib Abdullah Haddad bila cerita bab puasa ni, adab ni, dia ingatkan pertama dia hendaknya orang-orang yang berpuasa itu memelihara lidah. Kerana lidah ni dia ada dua fungsi. Sama ada lidah ni dia akan jadi pembawa pahala atau dia akan jadi pembakar bagi pahala Ramadan. Dia dua-dua daripada lidah. Kalau lidah tu nanti bulan Ramadan dia istighfar, dia selawat, zikir, dia baca Quran, lidah tu akan bawa pahala yang banyak kepada Tuhan. Tapi kalau lidah itu mengupik, membawang orang, yang itu lidah tu dia akan jadi pembakar kepada pahala Ramadan. Elok-elok dia pagi kita duduk rumah, itikaf ke masjid, petang pergi keluar bazar Ramadan, bawa anak. Ingat anak, menasihatkan anak, kau besok nak berniaga jangan jadi orang tua. Nasihat anak tu dah okey dah. Tadi elok duduk kat rumah baca Quran, okey. Tak ada pandang benda-benda buruk duduk kat rumah. Petang pergi bazar Ramadan, bawa anak. Dik dia. Kau nak tengok orang nego, kita tengok kat bazar Ramadan. Kau nak tengok orang jujur, orang tak jujur. Selalu kat Bali kan makan tawar lah kuih nak cek duit je. Duit ambil dia bagi ke kita makanan tawar. Dia pun bawa anak Kau nak nego so jangan jadi macam orang jual tu. Niaga nak duit tu tapi nasihat anak tu bagus. Kau tak berniaga, okey, betul-betul niaga, jangan jadi macam orang tua tu. Yang nombor dua tu masalah, jangan jadi macam orang tua tu. Habis pahala. Pagi tadi dah baca Quran banyak dah, istighfar banyak dah habis. Sebab mulut. Jadi jaga mulut ni. Ingat pesanan Sayyidina Ali, al-lisan jismuhu saghir walakin jurmuhu kabir. Lidah ni jasad dia kecil je. Tapi dosa yang keluar ni cukup besar. Kalau nak keluar pahala pun diberi dia lah, besar pahala. Jadi jaga-jaga lidah ni. Imam Sayyidina Ali Imam Habib letakkan menjaga lidah sebagai adab pertama dalam Ramadan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada satu hadis daripada Rasulullah SAW, sahabat tanya Nabi, man najah? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kejayaan tu? Nak berjaya macam mana ya Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Pertama Rasulullah jawab, an-najah tu, kejayaan tu, berjaya dalam hidup tu, amsik alaika lisan. Jaga lidah kau tu. Lidah kau tu jaga. Yang kedua, Nabi sebut, wal yasak kabai tu. Luaskan rumah kau. Rumah kau tu kena luaskan. Bukan rumah kau kena luaskan, balik sekarang, sok pergi beli simen, beli batu-batu, buat lebar-lebar sampai masuk laman orang. Bukan tu maksudnya. Luaskan rumah kamu tu dengan amal ibadah. Banyakkan amal ibadah, baca Quran, sembahyang sunat, zikir, wirid kat rumah kita tu. Maka rumah kita tu akan jadi luas dengan amal kebajikan. Nabi sebut, itulah kejayaan. Dan yang ketiga Nabi sebut, wabki ala khati'atik. Hendaklah kamu tangisi dosa-dosa yang kamu buat sebelum-sebelum ni, banyak dosa kita. Kata Imam Habib Abdullah Haddad, catatkan ni hadis daripada Rasulullah SAW. Jaga lidah tuan. Yang kedua, jaga mata dan telinga. Ni satu dua ni tiga pondok ni. Mata ni dia mata dia macam apa? Reporter kepada hati. Reporter tu apa wartawan. Reporter pula. Wartawan. Dia jadi wartawan ni. Dia pun cerita, dia tengok, dia pun cerita kat hati. Tu awan nego. Alah, itu nampak je sedap tu. Merah kuih tawar tadi. Dosa dah tu. Yang dalam tu, yang sangka-sangka buruk tu, dosa. Tuan-tuan jangan ingat apa yang hati buat tak mengeluarkan dosa. Anggota zahir je. Hati ni pun mengeluarkan dosa. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat, kat sini saya pernah sebut, Sufyanus Tsauri pernah menyebutkan, dia terhalang puasa sunat dan menghidupkan malam qiyamul lail selama 6 bulan. Dia cerita kat para sahabat, aku 6 bulan payah mana nak puasa sunat. Nak bangun malam payah, 6 bulan seksa. Sahabat tanya, kenapa wahai Sufyan? Kerana satu kesalahan yang kau buat, satu dosa yang kau buat. Apakah dosa yang kau buat tu, hai Sufyan? Kata dia, satu hari aku duduk dalam masjid, duduk ibadah. Tiba-tiba masuk seorang pemuda bersolat, bersemayang. Dalam sembahyang tu aku tengok meleleh mata, menangis-nangis dia sembahyang. Lantas hati kecilku berkata,
Riak tu, nunjuk lah, nak nangis lah kat sini. Kan? Aku hanya bersangka ni pemuda ni riak. Akhirnya kerana kesalahan hati aku tu, 6 bulan aku tertegah untuk berpuasa sunat dan menghidupkan malam. Susah nak ibadat. Satu dosa yang hati buat. Apa dosa tu buat? Dosa apa tu? Sangka buruk, su'zon pada saudara sendiri, saudara se-Islam. Orang tu buat ibadah, dia sangka buruk. Masalah riak tak riak tu urusan dia dengan Allah. Kita tak boleh sangka buruk dengan orang. Tu apa tu? Mata lah reporter dia pandang. Kalau mata tak mereport, tak ada apa-apa dah. Hati diam je. Betul ke cocok tu? Ni reporter ni jahat ni. Dia selalu pandang. Dia pun kita ke hati. Hati kita pun kita. Jaga mata, jaga lidah, jaga mata. Kan? Reporter. Sebab tu guru-guru saya kat Mesir tu, bila dia dah hafal Quran, dia bukan semua asal yang dulu orang buta tuan. Dia colik. Tapi ada di kalangan mereka yang bila dia dah ingat Quran, dia sendiri doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, kalau buta itu baik bagi aku, baik untuk jaga Quranku, kau butakan mata aku. Tapi kalau tak buta, kalau buta tak baik, kau jangan butakan, Ya Allah. Ada beberapa orang di kalangan syekh-syekh saya dulu, yang asalnya solid, tapi lama-lama mata tu berair, lama-lama akhirnya kolam. Tapi mereka puas hati. Mereka tak nampak apa-apa. Mereka hanya melihat dengan mata hati kita ayat-ayat yang ayat Allah yang telah mereka hafal sampai hari kematian. Tahun lepas ke bila Syekh seorang, Syekh Ali Ridha Ali, buta hingga dunia. Tapi Quran tak payah cakap lah. Sebut kat mana-mana orang, hujung sisi atas kanan, bawah ke kiri bawah, atas bawah semua nampak. Akhirnya Allah Taala butakan. Kan? Jadi mata jaga, telinga jangan dengar benda-benda yang haram. Dengar benda haram ni apa benda benda-benda kotor, umpatan, kejian. Saya tak ada ngompet dia ustaz. Dia orang tu, saya duduk yang ngeleng dengan saya, apalah kau. Kok ngeleng-ngeleng kat situ, itu dikira bersuhabat. Bukan bersubahat dah, bersuhabat. Dia tak boleh dengar ngeleng-ngeleng, dia kena dengar. Tu dah lain cerita dah tu, berhenti kan rugi kan poso ni. Kena cakap macam tu. Tak ada, saya tak ada ustaz. Saya dengar je orang ngumpet-ngumpet, saya kepala mati, saya letaklah kau. Pahala kau hilang, saya tak ada. Kau pun temu hilang. Sebab tak nak menunggu kesalahan. Nabi sebut marra'a minkum mungkaran falyughayyir, siapa nampak kemungkaran mesti cogah. Dia tak ada. Tak ada ustaz, malas lah. Dia kalau bila dengar tu cogah tu lari. Cogah-cogah tak mahu dia diam, kita pergi lari. Jangan duduk situ sesama. Kemudian menahan perut dari makan banyak. Lebih-lebih lagi ketika waktu berbuka. Ini waktu kita makan banyak. Waktu kita makan banyak. Jangan kita jatuhan makam diri kita lebih teruk daripada gajah ni. Gajah kau minum air, makruf tahu sekali sidut satu baldi habis. Kau bulan puasa kita lebih teruk pada gajah lagi. Cincau, campur, lecikang, semua nak diberahan, semua nak disedut Boleh semua tu. Minum secawan je. Minum ya Allah. Jangan bulan Ramadan tuan-tuan jatuhkan makam tuan lebih teruk daripada singo. Singo tu tengok singo makan berjemaah dah. Duduk ramai tengah makan. Selagi tak panjang tak bangun dah. Singo dah panjang boleh bangun. Macam itulah orang hari ni. Kok berbuka tu selagi tak hongeh kan. Lepas tu kan bila dah hongeh dia marah-marah kat orang. Sebab saya selalu sebut kat Yasaniah tu. Orang yang jadi paling poning, paling bengong Ramadan ni Imam Tarawih lah. Kan dia baca panjang, seorang pun Tuan Muzi. Dah tahu imam tu panjang bonai baca Kita Ramadan ni orang puasa roti. Tu orang tua belakang tak ramai. Padahal bukan orang tua roti, dia yang roti. Tua roti baca lah pendek sikit. Kau pendek pun ada Quran juga. Ayolah saya beritahu imam. Imamnya nak baca panjang-panjang mana. Begitu imam baca pendek pula. Waladhdallin amin. Itu imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Satu ayat. Syukur aku Ustaz amin ni. Naik ayat kedua kan waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Kalau macam tu, surah yang pertama buat macam tu, surah tu yang paling ramai orang. Cuba buat. Haji Leman buat. Habis semua Saniah Jamaliyah merangkatnya. Ke bawah lah merangkatnya. Imam tu satu ayat dia. Naiklah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ayat ketiga.
Agak gempik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sod. Agak kelima pula. Nun. Agak keenam pula. Ko. Weh, kalau macam tu. Sok-sok khabar gitu. Suruh paling ramai penduduk sini. Jalan lah. Datang lah jumpa imam. Pendek bona imam tu baca. Kata Imam Hafiz pun pendek bona. Kita masa Ramadan lah kita kena baca Quran banyak-banyak. Esei imam tak berarti nak baca Quran macam dia. Paling tidak pun kalau saya tak berarti baca kurang saya dapat lah dongah panjang-panjang sikit. Nak mendongah. Datang imam. Panjang sikit lah imam. Saya fungsi kebagai imam. Imam pun poning. Panjang salah, pendek salah. Susah jadi imam tarawih ni. Dalam mau tuan nak jadi imam saya tak nak jadi imam. Orang. Sebab apa tu? Makan banyak. Bila makan banyak, borek. Ingat guru-guru kita pesan tu, kalau tuan-tuan nak ringan, masa buka tu, segelas air. Segelas je, jangan sampai orang segelas. Berarti tuan makan sekadar, makan sesuap-sesuap bila jangan sampai konyang makan. Tuan sembahyang maghrib, tarawih semua. Laju pergi tarawih kan. Tapi kalau dah makan sampai dah tak larat tu, tarawih kan, tak ya, 2 rakaat dah. Ya Allah, bergogang kotingnya. Habis salam dia sampai kat bawah tu. Ni bukan orang sini. Ni orang di bola Sweden. Dia sama berebut dengan budak-budak. Kita cerita ni sebenarnya ada satu tempat. Dia berebut dengan budak-budak. Dia dah makan terdarah bukulnya banyak ni. Berebut dengan budak-budak tu. Habisnya moring lah. Dia cerita kat orang. Budak-budak ni ya Allah buruk betul. Pelahap betul tu. Saya turun habis moring. Tak ada lagi tinggal buah lambuk dah. Macam mana kau tahu orang semua wirid. Dia seorang turun. Dia sama berebut dengan budak. Tahu dah tua dah tu. Berebut dengan budak. Berebut buah lambuk. Lo tu ya Allah. Hai. Janganlah kita jatuhan martabat diri kita macam tu benar tuan. Dia sama nak buruk budak tu. Tinggal orang belakang. Ni cerita betul ni. Tinggal orang belakang tu saya tak tahu siapa kan. Tiada lah orang ni. Tinggal orang belakang ni orang ibu tahlil letihnya. Dia menasihatkan budak. Saya nasihatkan budak-budak yo. Sambil tu dia makan enggak. Jadi perut mana jago. Yang halal pun tak boleh makan, ini kan haram yang syubhah. Lagi jaga perut tuan-tuan. Jaga perut jangan makan terlebih-lebih benar lah. Kemudian memelihara anggota keseluruhan. Memelihara anggota keseluruhan. Keseluruhan termasuklah hati semua. Jauhkan daripada dosa. Kemudian disebut lagi. Ikut kepentingan ini kan. Lidah apa semua tadi. Jangan tidur terlalu banyak di waktu siang. Dan makan banyak di waktu malam. Tidur. Siang dengan tidur. Siang tertidur banyak-banyak. Bila dia siang tu dah tidur ya, tak ada lah ibadah nama itu. Malam makan banyak, dah hongih pula. Tak ada lah ibadah nama itu. Siang tidur, malam makan. Dah longoh. Masa bila beda dah? Masa bila itu ni ibadah? Jawab tak ada. Bila ngantuk, bila dah kenyang, tidur. So, bangun lek, sahur lagi. Kan? Agak-agak lah tuan, kita boli-boli pun saya selalu sebut. Kalau kita pun hari bulan puasa ni ramai orang menipu yang bawa dosa. Bila orang tanya dia jawab dia menipu. Dalam keadaan dia kambing hitamkan anak-anak dia salah. Banyak boleh tu bangkit pasal tu. Budak-budak nak dilatih ngaji belajar puasa tadi yo. Sekarang kalau berbuka puasa makan nasi yo tak semangat dia puasa. Saya boleh yang banyak-banyak kuih budak-budak biar ada semangat sikit. Padahal bukan budak-budak. Dia nak minta darah. Yo, sebab benda ni, kuih-kuih ni dia tak keluar bulan besok. Bulan puasa dia ada. Mana ada badak berendam petang-petang tepi jalan. Dia tak keluar. Bulan Ramadan ni banyak badak berendam. Tepi jalan tu dia berendam. Bulan luar Ramadan mana ada puteri mandi tepi jalan, tak ada. Puteri mandi masa bulan Ramadan. Keluar rumah dia. Semua bondo yang tak ada bulan besok ni keluar. Dia membeli. Sebenarnya selera dia. Bila tanya banyak boleh tu bang. Budak-budak tak dilatih dia puasa. Gembira lah hati kan. Boleh banyak-banyak lah. Buku tu. Ada lagi sampai sahur tak habis. Bini dah khabar dah jangan boleh banyak-banyak bang. Banyak kan tak habis. Kau tak makan. Budak-budak ni makan. Sudah sampai sahur. Kan bini marah. Tengok ni Dah boleh ni. Dah basi-basi ni. Siapa nak makan ni? Lepas tu dia pun keluarlah fatwa ilmu tasawuf yang dia mengaji. Kita ni jadi manusia ni kena ingat. Suami saya dua tu. Banyak lagi makhluk Allah yang nak makan selain manusia. Kalau kat luar atas samun ada, ayam ada, itik ada. Kita niat nak sedekah kat dia ni. Pahala tu tadi. Padahal ada salah.
dah berpuluh ringgit habis kat pasar Ramadan. Dia kena hamun dek bini, dia pun keluar fatwa tasawuf. Makhluk Tuhan ni banyak. Dengan penuh sabar dia bercakap, bini pun dia lah abang haji gitu kan. Padahal dah silap. Kan? Jago, jangan siang tidur banyak, malam. Kan? Kemudian disebutkan di sini akhir sekali, jangan kita bulan Ramadan ini terlalu disibukkan dengan urusan-urusan yang kemungkinan boleh meletihkan jasad, urusan dunia yang lain, akhirnya kita tak dapat meraihkan Ramadan. Kita buat projek bulan Ramadan, semua nak buat Ramadan. Bulan Ramadan tu nak mencat rumah, nak roti-roti. Bulan Ramadan tu dia nak buat benda balik-balik, dia nak raya ni. Akhirnya, kata Imam Habib, kita akan hilang tumpuan pada Ramadan. Ni nak raya ni, kita Ramadan ni dik, kita cat 3 orang rumah ni, kita cat sikit-sikit sampai sebulan. Dah habis sebulan, sepanjang Ramadan tu cat rumah je buat. Atau apa lagi bisnes, atau apa kerja dia nak buat, jangan sibuk-sibukkan, kata Imam Habib. Tumpukan perhatian kita pada bulan Ramadan. Sebab bulan tu tak ada tuan-tuan, sebulan je, setahun. Amalan fardu sampai 70 kali ganda. Amalan sunat sama setara dengan amalan fardu. Orang-orang dulu 6 bulan sebelum Ramadan masuk, seperti mana disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, 6 bulan sebelum Ramadan datang, orang-orang dulu dah berdoa dah. Sampai Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku temukan aku dengan Ramadan, pertemukan Ramadan dengan aku, ya Allah, terimalah amal ibadah aku bulan Ramadan besok. 6 bulan belum Ramadan datang, dah berdoa. Kita, ya kau, tinggal 3 hari nak besok. Dia tak tahu Ramadan dah okey dah. Ya kau, betul ni. Yo, 3 hari nak besok dah. Bila kalau doa tak ada doa. Orang dulu 6 bulan dah bersemangat menyiapkan diri untuk bertemu Ramadan. Akhirnya tuan-tuan, ini bukan Imam Habib saya sebut, saya tengok daripada kitab-kitab, antara 2 perkara ni, 2 amalan yang kita kena sering buat di bulan Ramadan. Pertama, banyak-banyakkan istighfar di awal-awal sahur, di awal-awal dini tu, pagi tu banyakkan istighfar pada Allah. Sebab kita banyak buat dosa, tak tahu banyak mana dosa kita. Banyak-banyaklah kan buat istighfar, banyak-banyak istighfar astagfirullah boleh, ataupun penghulu istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Cuba tengok makna tu, boleh menangi kita. Ataupun cari benda-benda yang menunjukkan kita mohon ampun. Boleh pagi-pagi baca duduk, Ilahi las tulil firdausi ahla. Duduk seorang, buat lagu tu. Ataupun dalam bahasa Melayu, Tuhanku, aku tidak layak untuk ke syurgamu. Tu buat sendiri nasyid. Boleh mengalir betul kita bila kita tengok makna tu. Jadi istighfar ni, banyak-banyakkan istighfar, Allah Ta'ala akan turunkan rezeki. Rezeki datang daripada istighfar yang banyak. Sebab tu satu hari, orang datang jumpa Hasan Basri. Pertama orang datang, wahai Syekh Hasan, ni kemarau panjang bona ni, panik hari tu, hujan tak turun-turun ni, macam mana cerita ni? Balik rumah kau istighfar. Datang orang kedua lah. Masa tu Hasan Basri duduk dengan anak murid dia. Orang kedua, wahai Syekh Hasan, kata dia, macam mana ni? Aku ni anak kahwin lama, anak tak ada anak pun, macam mana cerita ni? Balik rumah kau pergi istighfar. Datang orang tipu pula, wahai Syekh Hasan, katanya, aku ni miskin lah, tak ada rotor. Macam mana nak buat ni? Berilah petua sikit. Kata Syekh Hasan, kau balik rumah kau pergi istighfar. Datanglah orang mumpet, wahai Syekh Hasan, aku kebun ni, ada kebun ni, macam tak turun-turun, air tak mengalir kat kebun aku, macam mana cerita ni? Kau balik rumah kau istighfar. Ayah nak murid tanya, wahai Syekh Hasan, dah hampir orang datang dah, semua masalah-masalah besok, kau bagi satu je suruh istighfar semua. Kalau tuan-tuan jumpa doktor, anak sakit lain ni, darah tinggi ni, kunci mani, datang bagi Panadol. Datang nombor 2 bagi Panadol. Kunci mani Panadol, darah tinggi Panadol, 3-4 penyakit Panadol. Tak kita pergi dah jumpa doktor tu dah. Apa ni pun Panadol ni? Syekh Hasan je tu lah. Istighfar. Anak murid tanya, kenapa wahai Syekh? 4 orang lain-lain masalah, kau suruh balik, suruh istighfar. Syekh Hasan jawab, aku tidak mengatakan sesuatu, melainkan apa yang telah disampaikan oleh Tuhanku kepadaku. Itu yang aku sebut tu Allah Ta'ala yang berfirman. Dalam surah Nuh, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
Maka aku katakan, kata Allah Ta'ala, istighfarlah kepada Tuhan kamu, sungguhnya Tuhan kamu Ghaffar, Maha Pengampun. Hasil daripada istighfar kamu tu, yursilis sama'a alaikum midrar, hujan akan turun daripada langit mencurah-curah. Wa yumdidukum bi amwal, Allah Ta'ala akan banyakkan kamu harta-harta kamu. Wa banin, dan anak-anak kamu. Wa ja'al lakum jannat, suburkan kebun-kebun kamu. Wa ja'al lakum anhara, dan alirkan air-air sungai mengalir. Daripada apa? Daripada istighfar. Kebun jadi subur, sungai-sungai mengalir, air derih banyak, anak rotor jadi ramai, rotor Tuhan sedia rotor, hujan turun. 5 perkara. Daripada mana? Daripada istighfar. Yang kedua, pesanan tuan-tuan, banyakkan istighfar dan banyakkan baca Quran. Kerana Quran turun pada bulan Ramadan. Mulia Ramadan tu kerana turunnya Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri kuliah kita pada hari ini, saya bawa antaranya satu kelebihan Quran. Orang yang baca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dia daripada musibah. Satu kisah pernah berlaku zaman sahabat. Ada seorang sahabat, dia suka baca Quran. Dan dia suka baca satu ayat dalam surah Isra'. Iaitu ayat ayat 7 surah Isra'. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dia suka baca ayat ni. Selalu dia baca ayat ni. Dia baca Quran, habis kan dia baca ayat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Banyak kali dia masa Ramadan dia baca ayat ni. Ada seorang perempuan musyrikah, perempuan yang tak beriman, tak Islam, dia dengar sahabat ni, dia sakit hati dengan sahabat ni. Sahabat dia selalu baca ayat ni. Baca-baca dia pun sakit hati. Kalau kamu buat baik, kebaikan tu akan jatuh pada kamu. Kalau kamu buat jahat, kejahatan tu akan jatuh pada kamu. Dia rasa macam kena sindir lah. Akhir perempuan ni pun buat satu perancangan, dia nak racun lelaki ni, sahabat Nabi ni. Satu hari dia dengar sahabat Nabi nak musafir. Dia pun buat manisan 2 bungkus. Dia pun duduk di jalan pinggir Madinah, nak keluar daripada Madinah. Maka sahabat Nabi ni pun keluar. Tengok ada orang jual, orang perempuan jual manisan. Dia boleh 2 manisan ni. Dia boleh. Perempuan ni suka hati. Matilah kau, kan. Pergilah sahabat Nabi jalan. Tak apa lama, tak jauh daripada Madinah. Terserempak dengan orang yang baru balik daripada musafir. Jauh, nampak macam lolah, macam lapar. Tak sabar nak masuk Madinah, lapar. Dia kata, oh, kesian benar kau ni. Ambil lah 2 ni, aku baru beli tadi. Aku ada makanan lain ni, ada 2 manisan aku beli. Kepada 2 orang pemuda tu. Pemuda tu punya suka makanlah 2 manisan ni, seorang satu. Makan-makan berbuih mulut, mati. Bila mati dah lagi risau. Pula mati ni. Diseret 2 jenazah ni, masuk balik ke kota Madinah. Sampai di Madinah, dia dituduh membunuh kedua-dua lelaki. Orang pun adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang rajin baca Quran ni, yang selalu main in ahsantum ni. Kalau free masa dia baca in ahsantum. Maksud ayat tu, kalau kamu buat baik, kebaikan tu akan kamu dapat. Kalau kamu buat jahat, kejahatan tu akan jatuh pada diri kamu sendiri. Jadi dia bawa masuk Madinah, dia pun tuduh membunuh 2 orang pemuda ni. Akhirnya dia pun kata kepada ya Rasulullah, aku tak bunuh pun orang ni. Niat aku nak menolong. Aku tengok dia balik daripada kejauhan, letih, macam lapar. Aku bagi dia seorang satu manisan. Rupa-rupanya manisan ni mungkin beracun. Ya Rasulullah, mati 2 orang pemuda ni. Kata Rasulullah, daripada mana kau dapat manisan ni? Aku beli daripada seorang perempuan. Panggil perempuan tu. Orang pun tarik perempuan musyrikah ni. Betul kau jual? Ya betul. Sebab kau jual manisan ni, mati 2 orang. Dia tengok, mana yang mati tu? Dia tengok. Akhirnya, yang mati siapa? 2 orang lelaki ni, pemuda ni adalah anak kepada perempuan musyrikah. Benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut. Oh, lelaki ni baca. Kau buat baik, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan tu kamu buat untuk diri kamu sendiri. Maksudnya tu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu buat jahat, kejahatan tu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Perempuan ni niat nak meracun sahabat Nabi ni, yang rajin baca Quran ni. Akhirnya Allah Ta'ala balikkan kembali kepadanya. Yang diracun ni adalah 2 orang anak dia sendiri yang kembali daripada musafir. Jadi sahabat-sahabat, kita buat pengajaran. Orang yang rajin baca Quran ni, insya-Allah dia akan selamat daripada musibah-musibah, bala musibah. Jadi banyakkan baca Quran, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Selamat berpuasa dan saya mohon ampun, mohon maaf kalau selama berkuliah di surau
Leman ni ada banyak perkataan-perkataan yang tak sedap bila orang ada telinga kan. Mohon ampun tuan-tuan, itu memang kelemahan saya lah. Yang baik-baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan Ramadan kali ini kita dapat buat sebaiknya, tingkatkan ubudiah kita pada Allah. Manalah tahu kot-kot takut-takut Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita semua sekurang-kurangnya kita telah beribadat dengan cantik, mudah-mudahan insya-Allah. Qul qouli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب.